Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita ke udara seperti mana yang kita janjikan. Cumanya kami memohon jutaan ampun dan maaf kerana kita terlewat hampir setengah jam kerana kita memberi laluan kepada majlis pengumuman calon-calon dari Barisan Nasional yang akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri 2023. Dan seperti mana yang telah diumumkan oleh pengurusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebentar tadi, Barisan Nasional akan bertanding di 108 kerusi dan ianya telah pun selesai, semua perundingan telah pun selesai, dan kita mengharapkan calon-calon yang hampir 60% lebih muka baru ini akan mampu memberi impact yang besar di samping mengekalkan hampir 18 ke 20% calon-calon yang incumbent. Jadi calon-calon yang telah diumumkan tadi mendapat reaksi yang positif, mendapat komen yang positif daripada hadirin yang hadir. Dan kita mendoakan supaya segala urusan berjalan lancar hinggalah kepada hari penamaan calon yang dijadualkan pada 29 hari bulan Julai 2023. Baik, pada malam ini kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita beruntung malam ini dua panglima perang kita tampilkan, walaupun kita tahu ini waktu yang agak luar biasa untuk kami bermula live 10.30, tapi untuk Dato' Lokman dan juga untuk YB Sani mereka dah biasa. Jadi kepada netizen yang mengikuti, saya minta supaya mohon share seberapa banyak yang mungkin kerana pada malam ini ada banyak live, terutamanya tadi kita selesai di Dewan Tun Hussein, majlis pengumuman calon, dan pada masa yang sama sekarang ini ada live juga di Kelantan. Kita tengok Tun M sudah pun memakai jaket berwarna hijau, duduk sekali bersama dengan PAS dan juga Perikatan Nasional. Satu perkembangan yang menarik untuk kita sembang-sembang nanti. Baik, panelis kita pada malam ini seperti mana yang saya sebut tadi ialah Datuk Lokman Nur Adam, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dan juga pengarah komunikasi UMNO, dan juga di sebelah YB itu maknanya nak lekat YB lah tu Datuk Lokman. Di sebelah Datuk Lokman ialah YB Sani Hamzan, Ahli Parlimen Hulu Langat, dan juga jawatankuasa pimpinan Amanah Pusat. Jadi selamat datang kepada kedua-dua panelis kita. Yang kita malam ni nak bersembang, skop kita luas, tajuknya siapa yang bohong. Jadi kalau kita tengok dalam media beberapa hari ni, kita kata orang ni bohong, orang tu kata kita pula yang bohong. Jadi kita pun tak tahu yang mana satu. Jadi kita cuba cari jawapan, kita cuba cari pencerahan. Baik, Datuk Lokman, kita walaupun penamaan calon masih belum bermula, kita ada hari ini 21 hari bulan, kita ada lebih kurang 7 hari lagi sebelum 7-8 hari sebelum penamaan calon. Tetapi pelancaran jentera di sana sini menandakan kempen sebenarnya sudah lama bermula. Pada pemerhatian Datuk Lokman, apa yang Datuk Lokman dapat lihat dan dapat assess setakat ini gerakan-gerakan yang dilancarkan oleh dua kem besar, PHBN dan juga Perikatan Nasional? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pertamanya saya nampak sekarang ni dari segi gerak kerja di kalangan PH dan PN dengan BN, ianya semakin kukuh bila kita mulakan dengan jelajah Madani di Selangor, kemudian kita pergi ke Kedah, kita pergi ke Pulau Pinang, nampak apa ni sokongan yang luar biasa, terutamanya daripada jentera kedua-dua belah parti. Dan ini sangat ditunggu-tunggu. Kalau sebelum ni kita lihat kebersamaan ini lebih kepada kepimpinan di peringkat kedua-dua belah parti. Tetapi kali ini kita lihat kepimpinan di peringkat negeri turun, kepimpinan peringkat bahagian turun. Jentera-jentera di peringkat bahagian di negeri-negeri tersebut pun dah mula nampak serasi dan boleh melaungkan slogan-slogan secara bersama. Sudah seia sekata, senada sejiwa. Ini yang kita nanti-nantikan. Kita tak nafikan bahawa
memulakan persahabatan baru ni bukan satu perkara yang mudah. Walaupun kita dah berpuluh tahun, bak kata orang itu kita berada di haluannya berbeza. Masing-masing cuba untuk membentuk kerjaan secara bersendirian. Tetapi sekarang ni Alhamdulillah nampaknya proses mengenepikan ketidaksamaan itu, perbezaan itu sudah makin jelas dapat dilihat dengan terang. Dan hari ini saya nampak peluang untuk meyakinkan akar umbi bahawa inilah pilihan terbaik. Pilihan terbaik itu lebih mudah kerana akar umbi hari ini sudah nampak bahawa mereka perlu memilih kerajaan negeri yang selari dengan kerajaan di peringkat pusat. Kalau mereka memilih untuk melantik pembangkang dalam masa yang sama, 4 tahun setengah lagi negara ni akan ditadbir oleh kerajaan di pusat ataupun kerajaan perpaduan. Kalau mereka bagi peluang pada Perikatan Nasional memerintah negeri itu secara tak langsung akan, bak kata orang setidak-tidaknya akan bermasalah dalam usaha untuk membawa turun dana daripada pusat, dalam usaha untuk memastikan mereka mendapat kerjasama yang mantap daripada kerajaan di peringkat pusat. Jadi saya nampak perubahan sudah mula muncul. Peringkat awal mungkin ada di antara kita, khususnya orang-orang UMNO ni, sukar untuk menerima DAP. Contohnya lah, sebagai sebahagian daripada rakan sepasukan. Hari ini kita tengok rasa janggal, rasa kekok itu sudah mula terlerai sedikit demi sedikit. Dan saya yakin dalam tempoh kempen ini, hubungan ini akan menjadi lebih akrab, lebih rapat, dan saya yakin insya-Allah peluang untuk Barisan Nasional dan PH membentuk kerajaan akan lebih cerah di 6 buah negeri ini insya-Allah. Baik, kita nak bertanya kepada YB Sani. YB antara penggerak utama Jelajah Madani yang kita lihat sambutannya sangat luar biasa di Pulau Pinang, di Bangi, di Kedah, yang saya juga hadiri. Pada pendapat YB lah, perhimpunan Jelajah Madani yang telah dibuat setakat ini, adakah ia mendapat hasil yang dijangkakan atau bagaimana respon daripada rakyat Akaumbi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam madani, salam perpaduan, salam rahmah yang dimuliakan moderator Datuk Lokman, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama program tu program perpaduan, program Jelajah Perpaduan Madani. Jelajah Perpaduan Madani. Jelajah Perpaduan Madani. Direktor dia aku, Datuk. Direktor dia Ana. Ana lah direktor dia. Program ni kita buat dah masuk kali yang ketiga. Hari Ahad ini program kita yang keempat di Bumi Kelantan, di Bomi. Kalau orang-orang PAS ni dia ikut dia punya presiden, kita sebut Bumi, tapi dia sebut Bomi. Bomi di Bomi Kelantan. 23 hari bulan ini nanti program Jelajah Perpaduan Madani. Alhamdulillah. Boleh saya katakan program pertama kita di Negeri Selangor, yang kedua di Negeri Kedah, yang ketiga di Pulau Pinang mendapat sambutan yang sangat bagus, sangat menggalakkan. Dan yang penting kepada saya tu adalah soal berkaitan dengan kesepakatan kita di kalangan pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan. Sebab masyarakat dan rakyat di bawah nak tengok kesepaduan kita ni. Bukan setakat cakap, tetapi kita buat. Bukan setakat cakap, tapi kita lakukan. Bukan setakat buat, tetapi maksudnya kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat dan rakyat, khususnya kepada ahli-ahli kita. Sebab itu saya nak sentuh sikit. Dalam peperangan nanti ini kita berhadapan dengan Perikatan Nasional. Sebab itu dalam ceramah saya kadang-kadang, saya biasa cakap, 2 malam lepas saya di Hulu Langat dengan Datuk Johan, tadi diumumkan sebagai calon adun di Dusun Tua. Dusun Tua ni salah satu dun dalam Parlimen Anak lah. Dalam Parlimen Anak lah. Kan? Saya kata, Datuk Johan dah berkawan 8 bulan dengan DAP. Saya kata, Cina DAP dengan Cina MCA sama. Bukan Cina DAP tu dia ada tanduk. Sama je. Kan? Pagi-pagi pun dia makan roti canai, Cina MCA pun roti canai, Cina DAP pun makan roti canai. Tak ada apa beza. Cuma sebelum hari ni kita dimomok kan. Macam kita kecil-kecil dulu lah tu. Kan? Kalau balik malam betul-betul kita kata, kalau lalu lah dekat pokok mangga besar tu.
Itu pokok tu berhentulah sampai ketua kita. Kan? Sampai ketua kita lalu kat pokok tu, kita pun takut. Sebab tadi pembuat sama jugalah macam DAP. Yang dulu hentam kuat DAP ni. Entah dulu. Kan? Dulu. Datuk Loman, tapi Datuk Loman dia macam-macam. Dulu dia dalam PKR kan. Dia pun jadi kawan-kawan kotak juga dulu ni dengan Datuk Izam dulu kan. Tunjuk kotak 8 kotak. Tapi itu cerita dulu, itu cerita dulu. Itu cerita dulu tu. Itu cerita dulu. Kita cuitlah dia sikit malam ni kan. Jadi kesepaduan itu yang rakyat nak tengok. Sebab itu saya nak minta maksudnya kepada kita lah. Kita ni private. Kita private buat kerja private. Jangan kita private tu buat kerja general. Ini jadi masalah ni. Ini dah umum calon ni kan. Dekat kedai kopi ni macam-macam. Aku dah cakap, tak boleh. Dia tak boleh. Dia umur dah lebih. Dia tak sihat. Orang tak nak ke dia? Habis siapa yang layak? Itulah orang tu ada sikit-sikit macam Ana lah. Kan? Siapa? Ana lah yang layak, dia kata. Jadi kepimpinan dah buat keputusan. Jadi kita di bawah ni, yalah soal kalah, kita bertanding memang nak menang. Tapi kalau di bawah ni kita bercakaran, itu tak boleh tutup bilik gerakan, tutup PDM, tutup segala dia kita tutup. Apa nak jadi? Sebab itu saya rasa ahli-ahli di bawah, aktivis-aktivis kita di bawah ni, maksudnya calon yang akan dihantar oleh Barisan Nasional adalah merupakan calon daripada Pakatan Harapan. Calon yang dihantar oleh Pakatan Harapan adalah merupakan calon daripada Barisan Nasional. Jadi ahli-ahli di bawah ni kita tengok PM kita dengan TPM. Datuk Sri Anwar Ibrahim dengan Datuk Sri Ahmad Zahid dah cantik dah. Tiga-tiga program yang saya buat ni dia ada. Di peringkat negeri pun cantik dah kalau di Selangor ni kan. Amir yang Sanusi kata kurang-kurang inci sikit tu kan. Amir dengan Datuk Megat dah cantik dah kalau kita tengok kan. Kemudian kepimpinan kita di peringkat bahagian. Sebab saya pun dah ikut saya punya presiden saya, dia sebut UMNO. Tu masalah tu. UMNO. Kan? UMNO di peringkat bahagian ni pun kita nampak dah cantik dah. Lepas ni kena turun pula di peringkat DUN. Turun lagi di peringkat PDM. Sebab PDM ni sangat penting ni. Sebab yang nak buat kerja ni nanti di peringkat PDM. Jadi boleh saya katakan insya-Allah lah. Dan mood rakyat sekarang ini Datuk, kita sedang banner mood rakyat ni. Insya-Allah di Kelantan lepas tu Negeri Sembilan, lepas tu di Terengganu, lepas tu PM dengan TPM pun dah bagi tarikh. 6 tarikh untuk kita sulam semula di 6 negeri yang berlaku pilihan raya di peringkat negeri. Saya ingat itu dulu Datuk. Baik YB, saya nak lanjutkan sikit sementara kita atas pretext ni. Kalau kita tengok antara perkara yang amat ditakutkan oleh Perikatan Nasional ialah melihat ada keserasian yang rapat, yang erat di kalangan parti-parti komponen 19 parti dalam kerajaan perpaduan. Ini mereka takut. Sebab itu dari awal mereka mengutarakan naratif Melayu Islam terancam di bawah kerajaan perpaduan. Jadi apabila program jelajah perpaduan ini dilancarkan, dia telah menjawab banyak persoalan di mana kita boleh bertukar bendera, kita ada aktiviti bersama, ada slogan bersama, dan ini menambahkan lagi rungsing Perikatan Nasional. Macam mana YB melihat perkara ni? Sebab itu kalau kita tengok sekarang itu, ialah di Selangor ni kita perintah hampir 3 penggal dah di Selangor ni. Selangor tak ada Melayu dah. Punya teruknya Pakatan Harapan ni. Selangor tak ada Melayu dah tak ada dah. Pupus dah Melayu di negeri Selangor ni. Tak ada Melayu dah tu. Melayu dah tak ada dah tu. Saya yang berasal daripada negeri Selangor ni pun sekarang ni saya berbangsa Mexico sekarang ni. Saya berbangsa Mexico. Dan bahasa yang saya gunakan sekarang ni bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Tetapi saya menggunakan bahasa Venezuela sekarang ni. Bahasa Venezuela. Melayu dah tak ada. Kalau di Selangor tu tak ada Melayu tak apa sangat. Di Pulau Pinang lagi teruk tu. Di Pulau Pinang kalau kita tengok yang perintah ketua menteri dia sekarang ni seorang Cina. Confirm Sahih Bukhari Muslim Cina. Choken Yao tu Cina. Dah lah Cina DAP pula. Memang Melayu tak ada di Pulau Pinang. Habis dah. Melayu dah tak ada tu di Pulau Pinang ni. Kan? Masjid dah tak ada, surau dah tak ada, madrasah dah tak ada, imam dah tak ada, kadi dah tak ada, mufti dah tak ada dah di Pulau Pinang ni. Sebab Cina yang perintah. Inilah momokkan, inilah fitnah, inilah pembohongan. Tajuk ini tu, kita masuk tajuk kita. Inilah pembohongan yang mereka mainkan untuk menakut-nakutkan pengundi-pengundi, khususnya kepada pengundi-pengundi baru yang mula-mula nak
nak mengundi ni. Sebab itu kita nak beritahu kepada pengundi-pengundi baru ni, pengundi kali pertama ke kali kedua ke, maksudnya dah 8 bulan dia tengok tu. Dia tengok di Negeri Selangor yang kata nak ganti kerajaan Negeri Selangor ni kan, nak ganti ke bawah kepimpinan Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan di Negeri Selangor ni dengan slogan dia best, bersih dan stabil. Bersih mana je Jalan Wibawa tu? Kan? Bersih je mana je Jalan Wibawa tu? Ini forum tu, bukan ceramah tu kan. Tapi saya bantai lah tu, ke forum ke ceramah. Saya kira sama macam tu kan. Janji ada mic tu. Janji ada mic kan. Bersih mana je Jalan Wibawa tu? Dan yang paling baru ni kita didedahkan bagaimana parlimen di Kuala Terengganu. Mahkamah sudah membuktikan bahawa Parti Islam se-Malaysia PAS, Parti Islam se-Malaysia PAS, Parti Islam se-Malaysia PAS yang dikatakan bersih mengamalkan satu gerak kerja, memberi duit, amalan rasuah, menjongkok para pengundi untuk menang dalam pilihan raya umum yang lalu. Bersih mana aja? Sapu bersih. Sapu bersih sudahnya. Dan hari ini pun kita tengok kan, Wan Saiful Wan Jan kan, dia bawa kes ke mahkamah untuk dapat pengecualian ataupun untuk dimansur ataupun dibatalkan tapi mahkamah. Ini mana bersihnya? Lepas tu dia kata Melayu terancam, Islam terancam, raja-raja terancam. Dia kata kita nak mansuhkan institusi raja dalam negara kita ni. Selangor ada raja, Perlis ada raja, Terengganu ada raja, Johor ada raja. Tak pernah pun sekali contohnya DAP menyatakan bahawa kita nak menghancur, kita nak menghapus, kita nak memansuhkan institusi raja yang terdapat dalam negara kita ni. Malahan DAP beritahu 3-4 kali bahawa institusi raja dalam negara kita ini akan kita pertahan dan juga akan kita perkasakan. Daulat tuanku. Hebat. InsyaAllah mudah-mudahan kita pelihara kemuliaan institusi raja. Baik, Dato' Luqman. Satu perkara yang saya nampak menjadi tarikan utama setiap kali Yang Amat Berhormat PMX berucap dalam jelajah perpaduan madani ini ialah beliau sendiri terpaksa memberi pencerahan kepada ahli-ahli UMNO dan penyokong-penyokong UMNO tentang tentang pembohongan yang dibuat oleh Perikatan Nasional semata-mata untuk mendapatkan sokongan. Jadi mereka minta duduk kekal dalam UMNO, tetapi besok nak undilah Perikatan Nasional. Yang ini PMX kata, saya pun turut terasa tersentak kerana kita orang UMNO, tapi demi kebenaran, apa Datuk Luqman rasa apabila Yang Amat Berhormat PMX menyentak perkara ini dan menyebut perkara di kalangan orang UMNO yang bukan saya rasa goyang, tapi dia pun confused sama ada dia ahli UMNO ataupun dia simpati sebelah sana. Sila. Saya tengok Datuk Seri Anwar, dia nampak kecewa lah. Kalau macam parti dalam Pakatan Harapan, bila pemimpin mereka dituduh difitnah, mereka akan pertahankan bermati-matian, kan? Dan jatuh hukum pun dia pertahankan lagi. Tetapi pemimpin kita ni, pemimpin UMNO, bila kita punya pemimpin ni didakwa oleh musuh politik kita zaman awal 2018, Tun Dr. Mahathir menggunakan pendakwaan terpilih ke atas pemimpin kita. Bukan musuh kita je yang mentomah pemimpin kita. Dengan ahli parti kita, kepimpinan pun ada sebahagian daripadanya sama-sama nak menjatuhkan pemimpin kita. Dan hari ini kita lihat mereka ni, khususnya puak-puak yang pro kepada Perikatan Nasional. Yang Perikatan Nasional ni dah confirm lah memang tak nak Datuk Zahid. Sebab bila mereka minta Datuk Zahid membubarkan parti kita, kan? Menyertai bersatu, dia tak nak buat benda ni. Kalau misalnya benda tu dah berlaku ketika mereka ada kuasa, mungkin hari ni UMNO dah tak ada, kan? Dan hari ni kita lihat kawan-kawan yang masih lagi mesra kepada Perikatan Nasional ni, mereka juga walaupun dah cuba nak lawan Presiden Timbalan tak berjaya, mereka cuba nak letak jawatan naib dan MKT, letak orang dia juga tak berjaya. Hari ni masih lagi tak putus asa. Mereka masih lagi meletakkan serangan itu ke atas batang tubuh Datuk Seri Zahid. Sebab inilah orang yang menjadi penghalang kepada mereka untuk mengangkat Perikatan Nasional yang dalamnya ada Bersatu, ada PAS, kembali menjadi kerajaan bersama dengan puak-puak lama yang membentuk kerajaan Perikatan Nasional dulu bersama mereka. Jadi hari ini PM sendiri mengatakan sepatutnya orang UMNO ni bangga, kan?
bangga kerana disebabkan kita ada pemimpin, kita ada presiden yang sanggup berhadapan dengan sampai 87 pertuduhan semata-mata kerana tidak mahu membubarkan UMNO itu sendiri dan tidak mahu menyertai bersatu. Sepatutnya kita anggap Datuk Zahid ni sebagai hero. Tetapi hari ini kita lihat mereka ni sampai tergamak pilihan raya di 6 buah negeri ni ada yang masih lagi terikut-ikut dengan alunan muzik yang dimainkan oleh Perikatan Nasional. Maknanya walaupun kita kekal ahli UMNO, pilihan raya kita akan keluar undi Perikatan Nasional. Kalau tak sanggup undi Perikatan Nasional, jangan keluar mengundi. So macam mana kita tak sedar lagi, itu yang PMX melahirkan rasa kecewa dia. Kita tak sedar bahawa Perikatan Nasional ni lah parti yang nak mengharamkan UMNO. Itu yang sampai Datuk Seri Anwar terpaksa mendedahkan. Ada usaha yang dilakukan oleh Tun Mahathir dan juga Muhyiddin Yassin ketika itu, Muhyiddin sebagai Menteri Dalam Negeri, untuk mengharamkan UMNO. Dan benda ni dibentang dalam kabinet. Dan bila Datin Sri Wan Azizah balik ke rumah, Datuk Seri Anwar dapat tahu benda ni, dia pergi jumpa dengan Muhyiddin, beritahu this is wrong. Walaupun kita tak sehaluan dengan UMNO, kita tak boleh nak hapuskan sejarah UMNO. UMNO yang memerdekakan negara ni, UMNO adalah parti kebangsaan. So dia tak bersetuju. Dan bila Muhyiddin kata kita tak boleh nak buat apa-apa, kita dah buat keputusan, we are going to do it, dia berpakat dengan Presiden Amanah YB Mat Sabu, dia berpakat dengan YB Lim Guan Eng ketika itu. Sampaikan Datuk Seri Anwar terpaksa mengugut Tun Dr. Mahathir, kalau mereka teruskan rancangan mengharamkan UMNO, 3 parti politik ni akan keluar daripada kerajaan Pakatan Harapan. Sampai ke tara tu. Dan hari ni, ada di kalangan orang UMNO ni, mungkin kecewa kerana tu, kecewa kerana ini, mungkin kerana tak dapat jadi menteri, mungkin tak dapat jadi GLC dan sebagainya, tergamak nak keluar mengundi Perikatan Nasional yang memang nak menanam UMNO ni, memang nak mengebumikan UMNO ni. Itu yang Datuk Seri Anwar kata dia tak faham sampai dia pula yang kena defend UMNO ni. So benda ni yang kita kena faham. Musuh kita hari ni ialah Perikatan Nasional. Musuh kita hari ni Perikatan Nasional. Kalau nak kata Perikatan Nasional ni boleh menjaga orang Melayu, selama hari ni UMNO terbukti kita menjaga orang Melayu. Kita menjaga Islam dengan baik. Kita yang mengangkat Islam sebagai agama persekutuan. Kita meletakkan kedudukan Islam, kedudukan Raja Melayu, kedudukan Bahasa Melayu, kedudukan Hak Istimewa Melayu di situ. Kita yang mengangkat. Selagi kita ada dalam kerajaan ni, insya-Allah. Dan hari ni macam diungkapkan oleh YB Sani tadi. DAP sendiri, sebelum kita nak bekerjasama dengan mereka, mereka dah tanda tangan persetujuan. Kalaupun kita tak letak syarat itu ketika DAP melaksanakan polisi baru dia yang dipanggil DAP at 50, dia dah nyatakan mereka tidak berpegang lagi kepada deklarasi Setapak ke, deklarasi Malaysia ke. Mereka sudah berpegang menghormati apa yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan, di dalam deklarasi DAP at 50. So benda ni kita tak perlu bimbang. Kalau betul lah Muhyiddin Yassin ni betul-betul nak jaga Islam, PAS ni betul-betul nak jaga orang Melayu Islam, bila tuanku titahkan supaya Perikatan Nasional bekerjasama dengan Perikatan Nasional, kenapa mereka tolak? Hari ini 74 orang wakil rakyat Perikatan Nasional, semua Melayu, semua Islam. Betul tak? Kalau campur dengan wakil rakyat daripada PH 82 orang, campur dua ni ada 156 orang. Jumlah Melayu akan jadi 103 orang. Jumlah bukan Melayu ada 53 orang. 103 dengan 53. Mana lebih kuat kedudukan Melayu? Sudah pastilah kalau Muhyiddin memikirkan tentang bangsa kita, tentang agama kita, dia akan pilih untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Tetapi bila Muhyiddin hanya fikir tentang nak kursi Perdana Menteri, dia tak nak jadi timbalan. Dia tak nak jadi timbalan Perdana Menteri. Dia nak Perdana Menteri juga. Tak peduli. Kalau tak, dia tak nak kerjasama. Maka terpaksalah bila tuanku titahkan supaya BN kerjasama dengan PH, maka kita
menjunjung titah tuanku, maka diwujudkan kerajaan ada 148, 156 lebih powerful, lebih stabil berbanding dengan 148. Betul tak? Betul. Dari segi kedudukan kerajaan yang stabil. Tetapi dari segi kedudukan Islam, hari ini 76 orang ahli parlimen Melayu di dalam kerajaan hari ini. Berbanding bukan Melayu, 72 orang. So, kalaulah PAS dan juga Bersatu memikirkan sebuah kerajaan yang boleh menjaga kepentingan Islam, mestilah kerajaan yang ada 103 orang ahli parlimen Islam dan Melayu berbanding dengan hanya 53 akan menjadi sebuah kerajaan yang lebih kuat menjaga tentang orang Melayu dan Islam. Tapi sungguh pun begitu, saya nak beritahu, walaupun kita hari ini ada 76 orang, walaupun UMNO hanya ada 26 orang ahli parlimen, kalau nak takut sangat dengan DAP, DAP ada 40 orang ahli parlimen, tapi dia punya menteri ada 4, UMNO ada 6. Apa kita nak takut? Daripada 28 orang ahli parlimen, 19 Melayu Islam. 9 je bukan Islam. Ini gambaran yang jelas. Walaupun dari segi proportion lebih kurang sama, 76 dengan 72, tetapi barisan kabinet yang Islam Muslim ni jauh lebih ramai berbanding dengan bukan Melayu. Jadi tidak ada apa yang kita perlu takutkan. Kalau misalnya ada di antara 19 ini tiba-tiba mereka ni tak mau berpegang kepada apa yang telah dipersetujui. Bila-bila masa, mana-mana ahli daripada 19 parti ni boleh tarik diri dan tidak menyertai gabungan ni. Dan saya tak fikir baik DAP ke, baik UMNO ke, baik PKR ke, mereka dah pernah merasa duduk dalam kerajaan dan mereka tahu kalau terlepas cakap, terlanjur cakap, terlanjur perbuatan, akhirnya akan membinasakan. Tengok apa jadi pada Lim Guan Eng. Baru 22 bulan menjadi kerajaan, tiba-tiba tak jadi kerajaan, dia kena penawaran terpilih. Syed Saddiq kena penawaran terpilih. Sudah pasti kawan-kawan kita dalam 19 parti komponen ni, sebelum mereka nak mengatakan sesuatu, sebelum mereka nak melakukan sesuatu, mereka akan fikir banyak kali kerana mereka belajar melalui kesilapan-kesilapan yang lalu. Baik, YB. Kalau kita tengok setakat ini, walaupun kempen sebenar masih lagi belum bermula, masih jauh lagi, ada 7 hari, 8 hari lagi ke hadapan. Tapi kalau kita tengok naratif yang dimainkan di sebelah kerajaan perpaduan, terlalu banyak perkara yang diangkat, agenda-agenda rakyat, apa lagi yang kita nak buat untuk rakyat. Tetapi di sebelah sana masih lagi bercerita tentang Zahid Hamidi, khianat muafakat nasional. Yang ini saya tengok banyak disebut oleh Tuan Ibrahim Tuan Man dalam live dia 2-3 hari ni, dan juga Tan Sri Anwar Musa asyik mengulang perkara yang sama. Malam tadi pun live dengan Papa Gomo pun perkara ini diulang dan diulang dan diulang. Jadi kita ada pertentangan dari segi pendekatan pilihan raya. Satu sisi kita bercerita tentang nak membawa kestabilan dan kebajikan untuk rakyat, di satu sisi hanya bercerita tentang kuasa, hanya tuduh menuduh dan sebagainya. Pada pendapat YB lah, untuk rakyat, sebagai panduan kepada rakyat di 6 negeri yang nak mengundi ni, apakah kriteria yang kita nak guna untuk memilih sebuah kerajaan? Adakah cukup dengan retorik politik hari-hari ataupun bagaimana? Boleh saya katakan beginilah, maksudnya apa yang diungkapkan tadi oleh Datuk, kita punya pengacara majlis, soal berkaitan dengan muafakat nasional. Dia lebih kurang macam orang meroyan lah. Bila bercerai dengan UMNO ni kan, dia selama ini dah cium mulut dengan UMNO, lepas tu dengan BN ni kan, lepas tu bercerai. Bercerai pula, ialah dapat pula bini yang lagi satu, dia pun tak berapa nak elok juga, kumpul je kan. Dengan UMNO ni elok, dapat yang tak berapa nak elok. Jadi itu yang meroyan tu. Jadi kalau kita nak tengok kerajaan, sebab betul lah kalau anda kata kita nak mengadili soal berkaitan dengan pemerintahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, baru 7 bulan 8 bulan. 7-8 bulan ni kalau kahwin tak jadi apa pun lagi. 7-8 bulan ni tu kan. Tapi kalau nak tengok, kita ada contoh. Kalau kita nak cerita soal berkaitan dengan UMNO Barisan Nasional ni, banyaklah contoh-contohnya kan, kita boleh bagi macam-macam. Tapi atas nama Kerajaan Pakatan Harapan ni, kita ada contoh di Selangor. Kita ada contoh di Negeri Sembilan. Kita ada contoh di Pulau Pinang. Kan kita ada contoh di Negeri Selangor ni. Kan, yang beria-ia sangat Perikatan Nasional ni kan, Syahidan pun turun, Anwar Musa pun turun, Azmin Ali pun turun, Sanusi pun turun, Tibai, hentam, maki, caci kita punya Sultan. Kan? Mana boleh?
Nak maki Datuk Lokman. Nak maki, nak caci Datuk Lokman. Nak mentap, maki Datuk Lokman. Tak luar. Tak luar tu kan. Ini sultan kita baru balik daripada mengerjakan haji. Bagilah dia bertenang, bagi dia berehat, bagi dia makan makan kurma, minum air zam-zam. Ini dia kacau, dia ganggu gugat Kesultanan Melayu di negeri Selangor. Seolah dia nak beritahu bahawa Sultan Selangor ni tak ada kelas. Kamu jaga mulut kamu solusi. Kan? Sebab isu soal berkaitan dengan 4 perkara ni kita jangan main-main lah. Soal berkaitan dengan Islam. Jangan main. Jangan main walaupun dia tuduh kita ni macam-macam Islam terancam. Kita pun nak tanya dengan dia Islam mana yang terancam sebenarnya. Kalau di negeri Selangor ni Islam terancam, Islam susah, Islam mandul di negeri Selangor ni, kita nak tanya kenapa ustaz-ustaz daripada Kedah, daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Perlis mari mengajar ke negeri Selangor ni. Ajarlah dekat Jerantum tu. Kan? Tanah Merah tu boleh ajarlah. Kuliah di Tanah Merah, di Kuala Kerai, di Buah Musang. Sebab apa datang Selangor? Sebab tu dia punya sampul. Sampul dia tu Tebal. kalau Kuala Kerai mungkin nipis dia kata kan. Tapi kalau di Selangor, kuliah di Shah Alam, Damansara, Subang Jaya, Bangi kan. Bila salam tu berasa salam tu. Berasa. Salam tu berasa. Tuduh kita di Selangor ni macam-macam. Kita nak bagi tahu kepada kepimpinan Perikatan Nasional ni, di Selangor ni sekarang ini kebaikan apa yang kita beri. Kita ada 46 program iktizam Selangor Penyayang yang kita bagi kepada seluruh masyarakat, rakyat tanpa mengira apa alutan parti politik, apa bangsa, apa keturunan, apa warna kulit mereka. Kita bagi. Kita santuni, kita jaga, kita bantu, kita tolong mereka. Orang PAS pun kita bantu. Ni nak tuduh kita di Selangor ni. Dan sekarang ni kita punya KDNK Selangor naik kepada 25.5%. Kalau dalam poket kita ada RM10, maksudnya RM2, 55 sen datangnya daripada negeri Selangor Darul Ihsan. Kedah. KDNK 3%, 4%. Air pun tak boleh nak selesai di Kedah. Ada hati nak ambil alih teraju kepimpinan negeri Selangor. Reserve kita berapa di negeri Selangor ni? 3.7 bilion. Sebab itu kadang-kadang saya pun kadang-kadang pelik juga dengan Amir, kadang-kadang menteri besar ni kan. Nak pilihan raya ni patutnya gunalah duit tu 3.7 bilion tu. Kan? Tapi kita ada integriti kita ada rasa tanggungjawab kita ada rasa amanah kita. Inilah kepimpinan yang kita nak. Tak kira kalau Pakatan Harapan dia berkendara, dia sakau, dia curi, dia rompak duit rakyat, biar sistem keadilan yang ada dalam negara kita ni yang menentukan. Begitu juga dengan UMNO Barisan Nasional. Tuduh kita kuasa mahkamah, dia sekarang. Yang kerja macam doa dia, bukan nanti orang kata pula mempertikaikan doa, bukan. Kan? Parlimen tak berani buka dulu. Dengan wartawan pun tak berani. Kan? Belanja duit vaksin pun tak bawa ke parlimen. Kata dia cukup bilang lah. Anwar tak cukup bilang. Bila Anwar bawa benda tu ke parlimen, tak berani. Laporan ketua audit negara pun mereka boikot. Jadi macam mana tu? Sepatutnya kena berani. Dia kata tak pernah berlaku dalam sejarah. Laporan ketua audit negara ni dibawa, dibentang, dibahaskan dalam parlimen. Hey! Kerajaan kami juga suka lah. Tak, kita bawa laporan ketua audit negara di dalam parlimen untuk dibahaskan. Hujah lawan hujah, fakta lawan fakta. Kalau kamu berani, kemukakan fakta kami. Kalau kita berani, kita pun kemukakan fakta kita. Apa masalah? Nak bincang soal berkaitan dengan masalah kewangan negara, ekonomi rakyat, keperluan rakyat, kehidupan rakyat dalam negara. Tak berani. Aku tu macam nak berdiri lah tu. Dalam parlimen yang dipikir apa? Baju jururawat. Baju nurse. Baju nurse ketat. Sempit. Itu yang dia tengok dia. Kan?
Jadi tengok Selangor tu, tengok Selangor. Sebab itu Selangor saya nak beritahu tu. Dulu rakyat Selangor 6.2 juta. Tahun ni rakyat Selangor sudah mencecah hampir 7 juta orang. 800,000 berlaku peningkatan. Kita nak tanya, 800,000 ni datang daripada mana? Mungkin datang daripada Kelantan, mungkin datang daripada Kedah, mungkin datang daripada Terengganu, mungkin datang daripada Perlis. Sebab apa? Sebab negeri ini makmur, betul? Sebab negeri ini maju, betul? Sebab negeri ini kaya, betul? Sebab negeri ini kepimpinannya ada integriti, betul? Ada dengar Menteri Besar Selangor curi balak rakyat, saham rakyat, tanah rakyat, projek rakyat? Ada? Kalau ada, dia berani tunggu aku kat sidang dewan tu. Tapi sekarang tu nama dah tak naik tu. Nama dah tak naik. Ahli Parlimen. Ahli Parlimen tu. Nama dah tak naik tu. Dia okey tu. Okey tu. Hakim Parlimen tak dapat, dia dapat. Tengok Selangor. Kan? Kalau kerajaan baik sebegini, apa dia keperluan? Lepas tu nak ambil alih Pulau Pinang. Sebab apa nak ambil alih Pulau Pinang? Sebab Pulau Pinang tak maju. Pulau Pinang mundur. Pulau Pinang tak ada pembangunan. Rakyat Pulau Pinang naif, daif, miskin. Rakyat Pulau Pinang ni. Sebab itu Sanusi nak ambil alih Pulau Pinang. Dia nak majukan Pulau Pinang. Sebab Kedah maju. SIP sudah jadi Metropolitan SIP. SIP sudah jadi bandaraya. Kalau siapa yang tak mampu nak pergi kota London, boleh pergi ke Metropolitan SIP. Sebab SIP sudah jadi bandar, seakan-akan kita berada di kota London. Sekian Datuk. Okey, menarik apa yang YB sentuh ni. Jadi kalau kita tengok tagline ni yang mereka bawa oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, khususnya di negeri Selangor, Datuk Rahman, ialah tentang change for Selangor. Mereka nak mengubah, mereka kata mereka nak lakukan perubahan yang lebih baik. Tetapi negeri-negeri yang mereka tabir di Kedah, Kelantan, Terengganu, to be fair to them, apakah yang boleh dibanggakan, yang boleh bagi justification mereka datang nak ajar Pulau Pinang, nak ajar Negeri Sembilan, nak ajar Selangor? Saya nampak di negeri-negeri yang mereka perintah ni, pertama sekali, masalah air semua ada. Kelantan ada masalah air, di Kedah ada masalah air. Terengganu je okey sikit. Kurang sikit ada kita dengar masalah air. Kedua, kita lihat penjarahan hasil bumi ni. Di Kelantan ada pembalakan yang berleluasa. Di Kedah pun ada pembalakan, dan dalam masa yang sama ada kecurian rare earth yang baru-baru ni didedahkan oleh Datuk Seri Saifuddin. Ketiga, kita lihat penyalahgunaan kuasa tu tetap ada juga. Kita lihat bagaimana di negeri Terengganu, tanah-tanah yang cukup berada di lokasi yang sangat strategik, di tengah-tengah bandar, tapak pasar malam dan sebagainya. Ianya mereka ambil kesempatan bila memerintah tu. Dulu zaman Haji Hadi mereka jual kepada Kod Insaf, kemudian zaman BN ambil alih balik, kita beli balik. Di situ je atas angin dia orang dapat untung 6.1 juta. Kemudian bila tukar balik kepada PAS memerintah, dijual balik kepada NGO yang dipimpin oleh isteri kepada Menteri Besar sendiri. Itu baru satu tanah. Ada satu lagi tanah 11.84 juta dapat kat Koperasi Khidmat. Ada juga kaitan dengan kepimpinan PAS. Begitu juga dengan satu lagi tanah bernilai 14 juta yang baru-baru ni didedahkan oleh Datuk Seri Ahmad Said. Sama juga hari ini antara dua orang yang ditahan. Dua orang yang ditahan oleh pihak SPRM. CEO seorang lelaki, Sobri ni adalah merupakan bekas calon PAS. Bekas calon PAS. Dengan seorang lagi wanita. Maknanya di mana saja mereka ni ada, bukan hanya jana wibawa je, menunjukkan ataupun melambangkan betapa tidak bersihnya mereka ni. Tetapi di mana saja, walaupun ada peluang kecil, mereka akan ambil kesempatan. Dan saya tengok masalah keempat yang ada pada kepimpinan PAS ini, mereka ni tidak tahu fiqh al-awlawiyah. Mereka tidak tahu macam mana nak meletakkan keutamaan. Dalam keadaan rakyat negeri Kelantan masih lagi suffer dengan masalah air, kita lihat mereka boleh bagi pula sagu hati kepada Board of Directors 10,000 untuk Aidilfitri. Mereka boleh utamakan pembelian kereta Mercedes berbanding dengan menyelesaikan masalah-masalah sampah sarap di Kelantan. So mereka tidak letak prioriti.
Cuba bayangkan hari ini Nik Amar mengatakan, bagi kami lagi satu penggal. Kami akan kayakan rakyat Kelantan dengan mengorek nadi bumi. Kalau Kelantan ada nadi bumi, saya tak nampak dia orang akan pakai Mercedes. Lepas ni dia orang pakai Rolls Royce pergi kerja. Ini realiti. Inilah masalahnya. Jadi bagi saya, jangan kita biarkan Selangor dikelantankan. Apa yang rakyat perlu buat ialah kita pastikan kita nak selangorkan Kelantan. Kita nak selangorkan Terengganu. Kita nak selangorkan negeri Kedah. Kita nak jadikan negeri-negeri yang hari ini di bawah pentadbiran Perikatan Nasional PAS ini menjadi negeri yang berdaya maju, mempunyai foreign direct investment yang tinggi macam Selangor, mempunyai sumbangan yang besar dalam KDNK negara, 25.5% macam yang YB Sani cakap, mempunyai reserve yang tinggi 3.7%, 3.7 bilion, seperti mana yang dilakukan di Selangor. Dan dengan duit yang mereka ada ni, walaupun reserve dia tinggi, mereka masih boleh pulangkan balik kepada rakyat dengan bas percuma kepada rakyat negeri Selangor. Mereka bagi sistem kesihatan. Bukan hanya kita boleh pergi ke klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan, swasta pun sebahagian ditanggung. Usahawan-usahawan dibela. Berbagai program-program yang dilakukan oleh kerajaan negeri untuk membantu, untuk meringankan beban rakyat. Maknanya walaupun dalam masa yang sama kerajaan negeri dengan pendapatan hasil yang lumayan yang diperolehi, walaupun mereka boleh jimat simpan duit yang banyak, mereka masih lagi boleh jaga rakyat dengan cukup baik. Anak-anak yang baru lahir sampai ke yang dah pencit, mereka dijaga dengan baik di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari. So fikir-fikirkanlah, kita fikir kalau kita biarkan berterusan, betul PMX dah bagi kelulusan 1.5 bilion untuk Kelantan menyelesaikan masalah air. Tetapi kalau kita masih lagi beri kepada orang, beri kuasa kepada orang yang tidak tahu nak meletakkan urutan keutamaan ni, yang mana satu patut didahulukan. Saya takut duit 1.5 bilion ini, yang ini pun mereka akan buat benda lain dan akhirnya masalah air di Kelantan tak selesai. Kerana kalau mereka boleh selesaikan masalah air di Kelantan, mereka tidak perlukan 33 tahun. Sebelum tu mereka pun pernah memerintah. Total mereka pernah perintah Kelantan ni 52 tahun. Jadi jangan sekali-sekali kita termakan dengan segala apa janji-janji yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional di 3 buah negeri ini. Ini. Baik, Datuk. Terima kasih. YB, kalau kita tengok naratif kempen mereka, mereka tahu kelemahan dan soft spot pengundi-pengundi Melayu ialah hal-hal yang berkaitan dengan keimanan, dengan faith, dengan kepercayaan, dengan akidah. Jadi, kalau mereka membuat neraca perbandingan antara akidah dengan perkara-perkara yang lain, sudah pastilah umat Islam akan mengutamakan akidah. Dan inilah yang mereka lakukan di negeri-negeri yang kuat, kawasan kursi-kursi Melayu. Jadi mereka menggunakan ini sebagai satu senjata untuk mereka menawan dan mereka memastikan bahawa orang Melayu akan tetap menyokong mereka walau apa pun jadi. Jadi ketajaman kempen yang mereka lakukan ini kadang-kadang menyebabkan PH dan BN agak sedikit kesukaran untuk kita tembus kepada kawasan-kawasan kursi yang yang dominan Melayu ni. Komen YB? Dia betul lah seperti benda disebutkan oleh Datuk Moderator kita, soal berkaitan dengan agama. Macam saya sebutkan tadi lah, dia akan main isu berkaitan dengan Islam terancam. Kan sebelum pilihan raya umum yang ke-15 yang lalu, dia katakan kalau bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia kata Islam akan ditukar kepada Kristian sebagai agama rasmi dalam negara kita ni. Jadi rakyat dalam negara kita ni, rakyat Malaysia dalam negara kita ni, warga dalam negara kita ni, pengundi dalam negara kita ni, kita tengoklah. Dah 8 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri Malaysia ni. Adakah Islam kita tukar, Islam sebagai agama rasmi dalam negara kita ini, kita tukar kepada agama Kristian? Tidak berlaku. Berapa banyak masjid yang DAP bakar? Berapa banyak masjid, madrasah yang DAP musnahkan? Berapa banyak surau yang telah DAP robohkan? Tak ada. Tapi ini naratifnya DAP. Itulah naratif yang mereka
mereka mainkan. Kalau bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ini nanti, dia kata China akan menguasai kerajaan. Sebab itu saya kata betul, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni China. Anwar Ibrahim ni China. Zaid Abidi ni pun Cina. Fadilah Yusof ni pun Cina. Ahmad Mazlan ni pun Cina. Mat Sabu Cina. Zamri Cina. Azalina Cina. Salahuddin Cina. Rafizi Ramli Cina. Cina. Saya cakap terbalik ni tuan-tuan, yang kat rumah ni jangan tak faham pula. Saya bimbang tau bila YB cakap macam ni. Sebab ada lebih kurang 4 juta lebih yang mengundi Perikatan Nasional ni. Kadang-kadang di antara dua telinga dia ni kosong. Tapi kalau dia tengok Anwar Ibrahim tu Cina juga, saya pun tak tahu lah tu kan. Saya tak mustahil. Tak mustahil. Ya. Dia akan fikir betul. Ini lebih kurang kalau sekarang ni tengah malam ni, kalau saya kata sekarang ni dekat luar ni pandang terik, dia pun kata ya betul. Pandang terik dekat luar ni. Dia tomah kita lagi. Dia kata kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ni, dia kata nanti budak-budak sekolah tak dibenarkan lagi pakai tudung. Kena pakai skirt. Ini tomahan-tomahan yang mereka lemparkan, yang mereka sebut kepada kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya nak minta lah negara kita ni dah 65 tahun kita merdeka. Politik apa yang sebenarnya nak kita bawa dalam negara kita ni? Adakah politik menakutkan di antara satu kaum dengan satu kaum yang lain? Melayu ditakutkan dengan Cina, Cina ditakutkan dengan India, India ditakutkan dengan Melayu? Inikah pendekatan cara politik yang nak kita bawa dalam negara kita ni? Inikah politik adu domba, politik pembohongan, politik fitnah, politik penipuan? Inikah yang nak kita bawa ke dalam negara kita ni? 65 tahun negara kita sudah merdeka. Sebab itu saya nak minta supaya generasi baru, politik ni tuan-tuan dan puan-puan ialah satu perkara yang sangat penting. Sebab seluruh kehidupan kita pada hari ini ditentukan oleh orang politik. Kasut budak-budak sekolah hitam ataupun putih ditentukan oleh siapa? Orang politik. Harga mawar? Orang politik. Harga tepung? Orang politik. Tiket kapal terbang? Orang politik. Tiket bola? Orang politik. Mas kahwin? Orang politik. Yuran sekolah? Orang politik. Harga motor? Orang politik. Harga jinak motor? Orang politik. Semua ditentukan oleh orang politik. Sebab itu politik yang kita nak bawa ni politik apa? Politik matang, politik sejahtera, politik yang ada ilmu, politik yang ada integriti, politik yang kita ada rasa tanggungjawab dengan apa setiap yang kita keluarkan. Bukan main hentam, tibai, maki, caci. Bila bawa ke mahkamah, saya mohon maaf. Sanusi dah mohon maaf. Kan? Dia kata Sanusi dah mohon maaf dah. Dia kata patut settle lah. Senang kamu tibai kami punya raja, lepas tu kamu nak minta maaf. Kamu hantar Pesuruhjaya PAS Negeri Selangor menghadap Tuanku Sultan minta maaf, tapi di mahkamah kamu tak mengaku salah. Yang buat report ni bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang buat report ni bukan Menteri Besar Selangor. Yang buat report ni bukan Datuk Lokman. Tapi yang buat report ni siapa? Ahli Dewan Diraja Selangor. Ahli Dewan Diraja Selangor ni dia buat report setelah mendapat perkenan, telah mendapat arahan, mendapat titah daripada siapa? Sudah tentu daripada Tuanku Sultan Selangor. Kau dia nak kaitkan pula isu ni dengan kita. Kata tu Panglima Perang, hero Melaya. Baru dengar kena tangkap lagi. Baru telefonkan IGP sebutkan, baru telefon kering, tak angkat. Macam P. Ramli cakap. Samseng tak kucing. Baru pun polis ambil 3 pagi, benda biasa lah. Biasalah. Kita dulu pun. Pimpinan sebelum tu kan, kalau kami dalam amanah ni Tuan Haji Mat Sabu tu kan, kena lah. ISA je 2 kali, kena tahan, kena lock up, kena gani, kena masuk. Baru polis telefon sikit dah gegak gempita satu negara. Sebab itu untuk yang terakhir ni saya nak menyebutkan, maksudnya rakyat boleh buat perbandingan.
dia sebut macam-macam kan. Dia kata macam-macam. Islam okey. Melayu okey. Raja-raja Melayu okey. Orang Melayu okey. Bahasa Melayu okey. Budak-budak sekolah boleh pakai tudung, boleh pakai baju kurung, betul? Islam mana yang macam? Kuliah datang Selangor. Tak percaya pergi cek lah. Masjid-masjid pergi cek lah. Kan dekat luar masjid tu kan ada dia tampal sebulan punya program kan. Cuba tengok dekat situ. Yang banyak isi seluruh malaun dia. Kita tak ada masalah lah. Kamu nak datang belajar di negeri Selangor ni. Tapi jangan jadi macam dulu dah suki. Betul? Fitnah tabung haji. Fitnah Mujahid dulu, Menteri Agama. Dia kata tabung haji nak dijual kepada orang kapti. Kalah. Berapa ramai pimpinan parti Islam se-Malaysia PAS yang kalah apabila didakwa. Datuk Mahfuz menang. Tengok kan baru ni dengan Sanusi kan. Yang mengadu masa Tuanku Sultan Kedah lalu kan. Tuanku, dia minta duit dengan saya. Khalid Samad menang, Izzah menang. Mujahid menang. Saya pun tak ingat lagi dah sebab ramai sangat yang menang. Dapat 200,000, 300,000, 400,000, 500,000. Ini fitnah. Contohnya fitnah yang nyata dan terang yang dilakukan oleh Putrajaya PAS di Perak. Kan? Masa dia kempen tu kan? Yang dia kempen dekat pasar malam tu kan? Terang tu. Tuduh anak Ibrahim nak menghalalkan LGBT. Tuan-tuan, kita tak bersetuju. LGBT ni kita tak setuju. Tapi dia tetap manusia, betul? Kalau dia sakit, dia memerlukan pertolongan, wajib tak untuk kita bantu dia? Wajib. Wajib. Kalau kita bantu dia, takkan dia nak tuduh kita pula, kita menyokong LGBT. Itu lagi. Muhyiddin bagi vaksin. Dah tentulah ada yang ambil vaksin tu pun ada pelacur, betul? Ada JRO, ada bukan kita nak ni, adalah kita nak mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin ni pro kepada. Tak boleh. Tak undi PAS. Nanti ahli neraka. Musuh Allah. Musuh Allah. Kalau begitu di Indonesia ada PAS. Kalau macam tu Jokowi, Prabowo, Bobino Sambang, Megawati Soekarno Putri, Icuk Sugiarto, apa lagi semua nama Indonesia tu, Evin Bangun, Barry Prima, itu yang aku tahu. Kan? Ambil Indonesia tu semua musuh Allah. Yang kita nak pilih ni, nak pilih wakil rakyat. Nak pilih adun. Nak pilih esko. Nak pilih menteri besar. Kan? Kalau kita naik nanti, kita pun buat kerja tak betul, kita pun kedara, curi, rompak, ragut, sakau duit rakyat, mari pilihan raya 5 tahun, gantilah. Tapi jangan main atap, dia semua tebuk atap, tukar atap, ganti atap, atap bocor, atap dah hilang, atap terbang, atap tak pergi ke mana, atap biru, atap merah, atap-atap dia semua. Lepas itu kita tidak boleh menerima pendekatan langkah syaitan. Langkah syaitan yang dilakukan di Sheraton Move. Sekian, Datuk. Okey, Datuk Lokman. Kesukaran saya meninjau dan saya melihat kesukaran pengundi-pengundi Melayu nak membuat keputusan. Seperti mana yang kita lihat pada PRU15 ialah mereka kadang-kadang tak boleh nak membezakan di antara memilih seorang ahli politik dengan seorang agamawan. Kerana ahli politik itu dia berlakon seperti seorang agamawan yang begitu warak, yang menentang dia maknanya menentang Islam. Membantah dia maknanya membantah Islam. Jadi menyamakan agama dengan partinya itu, maknanya tak sokong parti, iman terbatal dan sebagainya. Jadi pengundi-pengundi khususnya yang berada di jajaran Pantai Timur, mereka berhadapan dengan kesukaran ini dalam membuat keputusan. Macam mana kita nak pecahkan? Dia pertamanya, pengundi ni kena sedar bahawa PAS itu ialah parti politik. Islam itu ialah adin. Adin ni cara hidup. Agama Islam. Parti PAS ialah parti politik. Masuk PAS bukan masuk Islam.
Ni setengah-setengah orang yang masa muda-muda rajin buat maksiat dan sebagainya, dia ingat di penghujung ayat dia kan, nak bersihkan diri dia, masuk PAS, maka dia dah masuk Islam. Ini satu tanggapan yang betul-betul salah. Masuk mengundi PAS maknanya masuk syurga. Mengundi PH, mengundi BN, masuk neraka. Hanya orang yang cetek ilmu agamanya yang akan berfikiran begini. Itu sebabnya ramai orang tak sedar bahawa kalau dululah zaman nenek moyang kita, ketika orang Islam ni tahap ilmu Islam dia ni cetek, mungkin benda ni boleh laku. Tapi saya nak beritahu, ramai orang tak sedar bahawa zaman nenek-nenek kita ni tahap kefahaman Islam sangat rendah. Kecuali mungkinlah mereka yang dari Surgalo, ulama-ulama, ustaz-ustaz, mereka ni mungkin kefahaman. Tapi saya nak ambil contoh kalau nak tengok bezakan dulu dengan kefahaman Islam sekarang ni, dulu kita tengok filem P.Ramlee. Berapa ramai yang pakai tudung zaman filem P.Ramlee? Habis kuat orang peminta sedekah, anak yatim. Yang ni pakai tudung. Rata-rata Saloma, Zaitun, semua tak pakai ni. Sekarang kalau kita pergi makan angin dekat tepi pantai, berapa ramai kita tengok orang Melayu pakai bikini? Jarang. Tapi dulu pakai bikini ni biasa. Tepi laut, kita punya nenek-nenek ni semua pakai bikini. Sebab apa? Sebab mereka punya tahap kefahaman tentang Islam tu, menutup aurat pun mereka belum begitu faham. Tapi hari ni kita pergi mana-mana, rata-rata orang Melayu, orang Islam semua dah pakai tudung. Kenapa? Ini sedikit sebanyak dimainkan peranan yang besar ni ialah ketika Dato' Seri Anwar menjadi Menteri Pelajaran. Dia menerapkan mata pelajaran pendidikan Islam ketika dia berkuasa. Dan kita lihat dari segi penerapan nilai Islam, kefahaman Islam, universiti Islam antarabangsa, kolej-kolej Islam, kebanyakannya zaman Dato' Seri Anwar ni. Kemudian bila dia pergi ke Kementerian Kewangan, kita lihat perbankan Islam bermula, kita lihat banyak bank-bank lain. Dan saya nak beritahu, walaupun kita buat universiti Islam, kita tak pernah pun mengkafirkan sekolah-sekolah orang lain macam diorang buat pasti, yang orang lain yang tak belajar kat pasti ni dianggap kafir, dianggap tidak Islami. Itu sebab hari ni kita nak cuba lakukan perubahan. Bila Dato' Seri Anwar menjadi kerajaan kembali, kita lihat Seri Perdana pun dia tak guna sebagai penginapan. Tiap minggu kita panggil ulama-ulama mutabar datang daripada seluruh dunia, memberikan pengajian dan sebagainya, digunakan dengan sebaik baik. Kita lihat himpunan tahfiz dikumpulkan oleh Timbalan Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri Presiden UMNO Datuk Seri Zahid, 23,000 orang para hufaz. Kita lihat sepanjang tempoh pemerintahan Dato' Seri Anwar ni, banyak peruntukan-peruntukan diberikan kepada JAKIM, diberikan kepada institusi-institusi Islam, tahfiz, pusat penerbitan Al-Quran dan sebagainya. Tak pernah pun kita tengok kawan-kawan DAP menghalang dan membantah. Tak ada. Mereka cuma minta supaya jangan penganut-penganut agama lain tidak dibenarkan untuk mengamalkan agama mereka dengan aman. Itu je permintaan mereka. Tidak ada sebarang bantahan. Jadi saya nak beritahu, sebenarnya PN ni, baik Bersatu, baik PAS, begitu juga dengan Mahathir. Yang mereka paling takut ialah kalau di zaman pemerintahan kerajaan Dato' Seri Anwar ni, orang boleh nampak, okeylah DAP ni, walaupun dia dah bersama dengan UMNO, dia bersama dengan Amanah, bersama dengan PKR, bila mereka memerintah, tak macam dulu ketika Mahathir menjadi kerajaan. Hari ni, saya tak bimbang orang takut dengan DAP sekarang ni. Sebab orang DAP sekarang ni totally a different DAP, more pragmatic. Yang saya bimbang, orang masih teringat DAP zaman Mahathir. Sebab Mahathir itu sendiri, untuk meyakinkan orang-orang Melayu supaya bersatu, supaya menghalalkan pengkhianatan dia tu, kita tengok contohnya apa yang Mahathir buat. Dulu zaman Khairi Johari dihentikan mata pelajaran tulisan Jawi. Zaman dia jadi Menteri Pelajaran, ada tak dia laksanakan balik? Tak ada. Tidak pernah ada agenda nak memertabatkan kembali tulisan Jawi. Tiba-tiba bila dia nak tarik orang-orang
Bersatu ni keluar daripada Pakatan Harapan, dia nak bekerjasama dengan UMNO dan PAS. Mereka mewajibkan supaya sekolah Cina dengan sekolah India pun melaksanakan tulisan Jawi. Sebab apa? Apa matlamat dia sebenarnya? Bukan dia nak menjayakan tulisan Jawi itu hidupkan balik. Tidak. Dia tahu bahawa kalau dia wajibkan di sekolah Cina, sekolah India, macam kita. Kita sekolah kebangsaan, tiba-tiba kita wajibkan semua anak-anak kita ambil tulisan Mandarin. Baik-baik anak kita boleh dapat 9A1, kan? Boleh dapat 8A, 1B atau 1C. Sama juga. Kalau sekolah Cina diwajibkan tulisan Jawi, baik-baik boleh dapat 9A, jadi 8A, mungkin 1D, 1B. So, dia tahu ianya akan menyebabkan persatuan-persatuan pendidikan Cina, persatuan-persatuan pendidikan Tamil akan memberontak. Dan bila memberontak ni, tengok. Bila kita nak buat laksana tulisan Jawi, puak-puak DAP ni membantah. So, dia cuba nak memainkan api perkauman itu hanya untuk menghalalkan agenda mereka supaya kursi Perdana Menteri ni tak diserahkan pada UMNO. Dia boleh tarik Bersatu keluar, join dengan PAS, join dengan Bersatu, dengan UMNO, supaya mereka boleh bentuk kerajaan. Jadi, itu sebabnya saya minta supaya orang Melayu ni jangan terus-menerus diperbodohkan oleh manusia-manusia macam ni. Cukuplah. Kita sepatutnya dah belajar melalui pengalaman. Enough is enough. Baik, Wabi. Bagaimana Wabi melihat anak-anak muda daripada Kelantan, Terengganu, Kedah yang mereka bermastautin dan mencari rezeki di Lebah Kelang, di negeri Selangor khususnya. Bila mereka tiba pilihan raya, mereka balik ke negeri masing-masing dan mereka ini terpesona dengan satu image yang kononnya apa yang kita buat ni adalah Islam dan insya-Allah kalau kita berjuang untuk Islam segala-galanya boleh pahala. Itu saja yang dibawa, tetapi banyak lagi aspek kenegaraan yang menjanjikan pahala yang lebih banyak dari segi muamalat dan sebagainya tidak dapat mereka jual kerana mereka tak kompeten. Tapi mereka hanya menjual satu aspek iaitu dari sudut spirituality saja. Jadi pesan YB lah kepada anak muda yang berada di Lembah Kelang yang akan balik mengundi nanti, apa yang patut mereka lakukan sebenarnya sebagai seorang Islam yang bertanggungjawab? Adakah mereka terpaksa menipu diri sendiri dan mengajak orang lain hanya untuk menjustifikasikan Islam itu sebagai asas untuk mengundi PN? Bagaimana? Ya, bila kita bercakap soal berkaitan dengan Islam ni, dia Islam ni pada saya bukan usrah, bukan ceramah, bukan pakai kopiah, berjanggut, pakai jubah. Itu Islam. Bukanlah kita anti orang pakai jubah, pakai kopiah, berjanggut. Tidak. Tetapi kita nak sebutkan banner universiti. Islam tak banner universiti tu. Islam lah bagi pendidikan. Banner pelabuhan. Islam tak tu. Islam lah tu. Banner hospital. Islam lah tu. Banner jalan raya. Islam lah tu. Buat bank. Islam lah tu. Pembangunan ni sebab Islam pun nak umatnya kaya. Islam juga nak umatnya maju. Islam nak juga umatnya ni ada harga diri. Bukan kita mengepat minta sedekah. Sebab tu kalau kita belajar sirah dulu kan, zaman Saidina Umar bin Aziz kan, kita tahu kan, sampai tak ada orang yang layak untuk terima duit daripada Baitul Mal sebab semua kaya pada masa tu. Sebab dengan kekayaan yang kita ada ni, contoh macam negeri Selangor ni, bila hasilnya banyak, hasil maksudnya banyak, ekonominya baik, pimpinan-pimpinannya baik, berani atur soal berkaitan dengan pengurusan kewangan negeri, ekonomi negeri ni, tengok 46 program Iktizam Selangor Penyayang. Ni kebajikan ni, Islam lah tu. Soal jaga rakyat ni, Islam lah tu. Daripada budak dalam perut, sebagaimana tadi disebutkan oleh Dato' Rahman. Dengan tawasnya, dengan yawasnya, dengan hijrahnya, dengan blueprintnya, dengan air percumanya, dengan bas percumanya, hadiah masuk universitinya, ambil lesen motornya, orang nak kahwinnya, dengan nak meniaganya, ada je-nya, ada air percuma, ada bas percuma. Ada 46. Dan itu saya sebutkan tadi. Tahun lepas, rakyat negeri Selangor berjumlah 6.2 juta. Tahun ni dah berjumlah hampir 7 juta. 800,000 didatang daripada mana? Sebab itu, saya rasa anak-anak muda ni pun sebenarnya pun, dia nakkan pembangunan. Bayangkanlah kalau hari raya,
pandu kereta daripada Gombak sampai ke Kota Baru. Ada yang cerita dengan saya 22 jam. Datuk, 22 jam. Apa kerjaan negeri buat? Tadi disebut oleh Datuk Lokman, hampir 52 tahun Perintah Kelantan. Itu antara benda yang saya nak bawa dalam persidangan bajet bulan 10 ni adalah saya nak minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia supaya meluluskan segera pembinaan lebuh raya daripada Kuala Lumpur terus ke Kota Baru. Ini saya akan bawa. Kalau betul ada highway daripada Kuala Lumpur pergi Kota Baru, betul-betul. Saya ingat tak sampai 4 jam tu 3 jam setengah agak itu. Ini sampai 22 jam. Yang accident. Yang berlanggar. Yang tertidur. Yang masuk gaung. Sebab soal nyawa ini juga adalah benda yang sangat dituntut oleh Islam. Jaga agama, jaga nyawa ini juga adalah merupakan perkara yang dituntut oleh Islam. Sebab itu buat jalan raya ni. Tak fikir. Dulu ada satu menteri, berapa ramai menteri daripada Kelantan ni. Anwar Musa berapa lama jadi menteri, betul? Saya ingat dia mula jadi menteri ni masa zaman Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Saya ingat menteri pertama daripada yang dilantik masa tu dia sebagai Menteri Belia dan Sukan masa tu. Senator tak silap saya pada masa tu. Yeah. Pembangunan soal air pun tak boleh nak selesai. Sampai saya tengok dekat TikTok tu ada orang buat perbandingan. Sebelah ni dia tulis, dia letak air, teh tarik. Sebelah ni dia buka pilih air tu. Air tu sama lebih kurang. Kan? Sebab itu kepada, betul lah, dia mungkin anak muda ni, betul lah. Sebab bila sebut Islam terancam ni, Datuk, jangan main-main. Dia tak semayang, dia tak zakat, dia tak haji, dia tak puasa. Kan? Dia minum arak. Tapi bila sebut Islam terancam, dia pun balik. Ngasah? Ngasah apa? Islam terancam. Walaupun kita contohnya macam di Selangor kan, kita tengok baru-baru ni kan, masa pilihan raya umum yang lalu ni kan, berapa kursi kita kalah. Tanjung Karang kita kalah, Sabak Bernam kita kalah, Sungai Besar kita kalah, Hulu Selangor kita kalah. Bila kita pergi, kita tanya, dia tahu kerajaan Selangor bagi macam-macam, dia tahu. Nak meniaga ada hijrah dia, nak masuk universiti RM1,000-nya, nak kahwin ada RM500-nya, nak ambil lesen motor RM500-nya. Ada bas percuma, ada wifi percuma, ada kad peduli sihat, ada je. Dia tahu. Tapi dia kata, bila sebut Islam terancam, dia kata, Islam terancam, minta boleh. Dia kata, Melayu terancam, institusi raja akan terancam, anak-anak kita di sekolah akan terancam. Sebab itu saya kata, ditengok balik, 8 bulan ni. Takkanlah dalam parlimen tu, kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim nak ubah perlembagaan negara ni menjadikan Kristian sebagai agama rasmi negara ni, takkan aku dah duduk diam. Nak ubah bahasa Melayu ni kepada bahasa Meksiko, takkan aku dah duduk diam. Aku Melayu lah. Sekian moderator. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jawapan yang terakhir tadi tu amat penting kepada kita semua, seluruh rakyat Malaysia, khususnya anak muda. Anak muda ni kadang-kadang dia dengar ada gelombang hijau, dia pun ikutlah gelombang hijau dan sebagainya. Nanti kat sini ada gelombang biru, dia pun ikut gelombang biru. Tetapi isunya ialah apabila nak mengundi tu, hati mereka ni masih lagi terbayang-bayang akan naratif Islam Melayu terancam, Islam Melayu terancam. Jadi ini menjadi satu masalah besar untuk negara kita kalau rakyat tak diberi pencerahan yang sebenar-benarnya tentang Islam itu ialah ad-din, cara hidup. Dan Islam ni bukan setakat kita nak buat semayang, solat, beribadah secara sendiri individu. Bab muamalah, bab kewangan, bab ekonomi, itu semua sebahagian daripada asas kenegaraan. Jadi adik-adik dan anak-anak yang akan mengundi nanti, jangan biarkan, saya cakap banyak kali, jangan biarkan mak ayah kita yang duduk di kampung terpaksa berjuang dengan keadaan tak ada air dan sebagainya. Tapi kita yang berada di Lembah Kelang, di negeri Selangor, di Kuala Lumpur, yang hidup senang lenang, aman damai, kita ada air bersih, kita ada infrastruktur yang baik, kita nakkan kehidupan yang baik, tapi kita biarkan
keluarga kita yang berada di Kedah, Kelantan, Terengganu, di tempat lain, dengan serba kekurangan itu tidak adil pada saya sebagai seorang anak yang betul-betul bertanggungjawab. Jadi kalau kamu nak Islam, apakah kami ini tidak Islam? Apakah kami ini musuh Allah kerana hanya tidak mengundi parti PAS? Jadi jangan menjumutkan pemikiran, jangan kita mendera minda kita sendiri dengan kepercayaan karut bahawa Islam itu hanya ada dalam PAS. Selain daripada PAS, itu tidak Islam dan ini tidak menepati syariat, dan kita balik semula dengan masalah di awal 80-an dengan pendekatan takfiri yang kita tengok diulang lagi. Macam kita kata, ada seorang ulama dia kata kalau derma kepada PAS dalam pilihan raya berkali-kali gandalah pahalanya berbanding dengan derma untuk bina masjid. Pada saya, jangan mengarut dengan perkara-perkara ini. Hanya untuk kamu senang lenang, senang dapat duit rakyat, senang dapat derma, kamu menjustifikasi menggunakan alasan agama untuk kesenangan peribadi. Jadi sudah-sudahlah tabung memali itu pun sampai hari ini kita pun tak tahu ke mana pergi. Apa dah jadi dengan tabung memali yang nilainya besar itu, itu kita serahkan kepada ahli PAS untuk selesaikan. Kita tak nak campur. Tetapi inilah penyelewengan menggunakan menunggang agama dan kemudian parti bersatu menunggang PAS. Saling menunggang, dan inilah yang sedang berlaku. Kita tengok kali ini, kita harap rakyat sedar. Jadi jangan nak mengajar kami di Selangor khususnya bagaimana nak mentadbir negeri ni, kerana Kelantan, Terengganu tu tak ada sesuatu apa yang boleh kita banggakan. Kalau datanglah ditakdirkan mereka menang di Selangor, saya tak tahu malapetaka apa yang akan menimpa pada rakyat negeri Selangor. Jadi kita melabuh tirai pada malam ini. Kita ucap terima kasih kepada Datuk Lokman dan juga kepada YB Sani. InsyaAllah nanti ada ruang lagi, kita akan bersama lagi. Saya tengok ramai betul yang minat YB Sani dan Lokman ni. Jadi insyaAllah kita akan bersama lagi. Selamat berhujung minggu kepada mereka yang terpilih sebagai calon Barisan Nasional. Kita ucap tahniah. Malam besok Parti Keadilan akan mengumumkan calonnya, kemudian nanti diikuti oleh Parti Amanah, DAP dan sebagainya. Dan hari Ahad jangan lupa mereka yang berdekatan dengan Macang di daerah Macang akan diadakan siri jelajah perpaduan madani. Datanglah beramai-ramai. Kita nak tengok bagaimana pula suasana sambutan di di Macang. Ini satu cabaran ni. Saya kalau ada peluang pun saya nak pergi tengok ni. Dah banyak dah kita cakap pasal Kelantan ni, nak tengok berjaya atau tidak kita merubah mindset rakyat di Kelantan. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jawab berapa